Jadi bila kita kata ada manusia yang wujud sebelum Adam, kita kena define juga Adam tu yang kat zaman bila punya. Dia ada banyak definition tau. Assalamualaikum, selamat menonton dan selamat mendengarkan kami dalam Minmat Podcast yang dikuasakan oleh Yayasan Mawadah dan Langkah Studio. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua yang terus menyokong Langkah Studio. Semua yang komen kita ambil, semua kata-kata, semua cacian makian kami terima dengan hati terbuka sebab kami awal-awal dah buka kopiah, buka jubah, maksudnya kami takkan defensif. Tapi bagi saya lah Mat, kan, apa sahaja komen yang ada tu menunjukkan mereka adalah peminat kita. Tak kira lah diorang kecam ke, diorang hina ke, sebab kat dalam tu diorang nak beradaptasi, berevolusi. Wallahualam kan. Kita nak evolve ataupun nak ubah para haters kepada para peminat kami. Sebab kalau diorang tak ambil tahu pun susah juga. Betul. Tak respon apa. Tak ada respon pun susah juga. Betul. Tapi apa pun anda nak komenlah di sana kerana anda telah menambahkan followers dan juga likes kami. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. YouTube kita pun dah semakin gempak. Alhamdulillah. Ini semuanya asbab daripada satu episod yang kita bawakan kepada anda semua, iaitu ketika kita menjemput Dr. Zamir. Masya Allah. Katanya adik kepada Dr. Darwin. Bukan. Tak ada kaitan lah. Tapi itulah tajuk kita. Selamat datang kali kedua Dr. Zamir Wahidin. Terima kasih kepada Langkah Studio sebab sudi jemput saya. Alhamdulillah. Ini antara orang kata info yang masyarakat ataupun netizen nak sekarang. Betul. Kan kalau sebelum ni kita ada bawa cerita pasal kehidupan, isu semasa, tapi manusia lebih nak tahu tentang perkara-perkara yang melibatkan sains dan ilmu lah. Dia kata tak nak isu lah, nak ilmu dia kata. Baik. So tajuk yang sangat sensasi dan saya percaya Dr. Zamir Pure Amin, benda ni berulang tiap tahun ataupun benda ni evergreen lah. Sehingga penemuan baru ditemukan. Penemuan baru tu mungkin akan menyokong teori ni ataupun menolak teori ni. So Dr. Zamir boleh cerita sikit pada kita sebenarnya apakah sebenarnya perbezaan teori Darwin ke, evolusi ke, bagi dulu faham term-term ni, terma-terman dulu. Silakan. Okey, baik. Ada 3 terma yang kita kena faham lah. 3. Okey, 3. Pertama sekali, fenomena evolusi. Okey. Yang kedua, teori evolusi. Baik. Yang ketiga, teori Darwin. Oh, ni semua berbeza Berbeza. Baik. Okey. Fenomena evolusi ni adalah kejadian yang memang betul-betul terjadi. Okey, matahari panas, matahari bercahaya, graviti terjadi. Lepas tu macam tu lah, hujan turun. Oh, itu teori evolusi. Itu fenomena. Itu fenomena. Okey. Maksudnya benda yang betul-betul kita nampak, betul-betul kita observe. Boleh cerap Boleh cerap. Okey, kalau kita balin pen jatuh bawah, ada graviti lah. Itu fenomena. Okey. Jadi bila kita cakap fenomena evolusi, maksudnya adakah fenomena evolusi ni betul-betul terjadi? Jawapannya betul-betul terjadi. Memang kita boleh observe benda tu. Faham? Okey. Biasa saya bagi contoh yang paling dekat dengan kita lah. Berdekat dengan kita macam banyak makanan dengan macam sayur dan buahan moden yang kita makan hari ni adalah hasil daripada evolusi. Fenomena evolusi. Okey, termasuk binatang ternak kan. Fenomena evolusi. Sebab apa? Contoh binatang ternak kan, macam kambing biri-biri, lembu yang sekarang ni, ayam kampung semua, jagung, beras mahal. Tak. Beras mahal. Sama juga. Okey, lepas tu brokoli, temikai, apa nama tu, terung. Benda ni semua ni, binatang ternakan dengan sayur buahan kita sebut ni, tak wujud dalam dunia liar. Tak wujud dalam dunia rimba. Ini semua adalah hasil daripada pembenihan ataupun pembiakan terpilih yang dibuat oleh manusia. Betul. Setuju. Bila haiwan liar berinteraksi dengan manusia sekitar 10,000 tahun yang lalu, jadi mereka menjinakkan haiwan liar ni, contohnya kambing. Lepas tu dalam proses penjinakan tersebut, mereka melakukan pembiakan terpilih. Contoh dalam banyak-banyak kambing tu, dia akan pilih kambing yang macam gemuk-gemuk sikit. Mesti. Yang berbulu lebih sikit. Yang susu dia banyak sikit. Yang selebihnya tu yang kualiti, yang kurang berkualiti tu diorang tak biarkan. Tak bela lah. Diorang bela yang berkualiti, the best. Bila diorang bela yang the best, akan melahirkan generasi yang the best. Lepas tu dalam the best tu, mereka pilih lagi among the best. Bila benda ni berterusan, kita akan nampak perubahan yang sangat ketara. Contohnya sheep lah. Kambing biri-biri. Sebab kambing biri-biri ni dia ada bulu yang tak wujud dalam dunia liar dan dia tak ada tanduk. Kambing liar dia ada tanduk panjang. Lepas tu bulu dia tak selebat kambing biri-biri. Warna pun dah tak sama. Macam itulah proses dia. Ini adalah evolusi yang mana ejen pemilihannya adalah manusia.
Itu fenomena evolusi. Itu fenomena evolusi. Maksudnya benda yang betul-betul kita observe. Daripada benda yang terlampau umum, kita kecilkan supaya ianya baik dan memberi manfaat kepada manusia. Cuma yang tu doktor, dia masih masuk akal lah. Daripada kambing biri-biri yang tak tebal sangat bulu kepada lebat, yang pada kurus pada lebih gemuk. Tapi yang Darwin ni nampak betul dia punya perubahan fizikal kan. Maksudnya daripada tak ada kaki ada kaki, ataupun daripada ada kaki jadi sayap ataupun and so on. Itu bukan fenomena evolusi, itu teori Darwin ataupun teori evolusi. Baik. Okey, saya kena jelaskan kan. Okey, kita pergi ke. Alright. Itu fenomena evolusi. Selesai. Okey. Sekarang adalah teori evolusi. Teori evolusi. Teori evolusi adalah model ataupun ramalan untuk menjelaskan bagaimana fenomena itu terjadi. Okey. Okey, contohnya graviti terjadi. Macam mana graviti boleh terjadi? Ada teori dia. Kan? Macam mana hujan turun? Ada teori dia. Macam mana evolusi yang kita nampak ni boleh terjadi? Ada teori dia. Baik. Jadi ada teori, itu namanya teori evolusi. Okey. Teori evolusi ni benda yang kita tak boleh nak tolak. Sebab apa? Sebab teori evolusi ni perlu ada untuk menjelaskan macam mana evolusi itu boleh terjadi. Okey. Tapi teori evolusi ni ada banyak. Mana kita nak terima, mana kita nak tolak. Ya. Ada teori Darwin, ada teori Lamarck, ada teori Neo-Darwinism, modern synthesis, orthogenesis, evolution. Ambil kau. Tahu Darwinnya. Semua ada banyak. Tapi sekarang ni saintis cuma menerima teori Neo-Darwin. Neo-Darwin iaitu gabungan natural selection dengan Mendelian genetik untuk menjelaskan bagaimana evolusi itu boleh terjadi. Lepas tu daripada teori Darwin ni sendiri tak termasuk Neo-Darwin lah. Saya cerita pasal teori Darwin iaitu natural selection. Jadi daripada natural selection tu Darwin dia menggagaskan idea ataupun teori iaitu common descent. Common ancestor lah. Common ancestor. Kita apa tu common ancestor? Berkongsi leluhur. Berkongsi nenek moyang ya. So maksudnya berkongsi nenek moyang tu daripada satu spesies dia bercabang jadi spesies lain. Kan ada spesies contohnya macam ada satu mamalia tu saya tak ingat apa nama dia. Dia melahirkan spesies badak satu spesies ikan paus. Spesies paus dengan badak ni dia macam sepupu lah. Tapi ini cerita perubahan yang macam Mak cakap tadi, daripada kaki tak ada kaki. Ya. Daripada yang perubahan yang kita nampak macam terlalu ketara. Benda tu memang betul-betul terjadi. Tapi kita ada bukti dia. Genetik, homologi, fossil record. Baik, maksudnya evolusi ni boleh dikawal oleh sains ataupun dia terjadi secara alami. Dia macam ini. Dia terjadi secara alami. Tetapi sains explain benda tu. Baik, faham. Okay. Tapi ayat tu macam godless pula. Macam godless pula. Macam tak ada campur tangan Tuhan pula. Maksudnya ada ketentuan dan kehendak daripada Allah. Tetapi sains akan menerangkan kenapa sesuatu itu berlaku mengikut kefahaman manusia. Pada hujung September ada berlaku sedikit kontroversi lah. Berkaitan dengan satu buku yang diterbitkan oleh Dr. Zamir, iaitu tentang Genesis to Sapien. Betul sebutannya? Sapien and Neo Manusia. Jadi dalam tu ada seorang individu yang mengatakan bahawa buku ini adalah buku fiction. Kan, satu buku yang mungkin dibaca tetapi ianya adalah satu khayalan semata-mata. Jadi kita nak sebut kat situ ada isu adaptasi, revolusi, evolusi. Kenapa dalam 303 muka surat itu boleh kontroversi ni wujud? Apa yang menyebabkan orang rasa trigger dengan konten dalam buku tu? Okey, baik. Sepanjang saya baca buku saya tu, saya setakat inilah saya tak pernah terima benda yang kontroversi. Sebab dalam buku tu memang ada benda yang saya rasa masyarakat masih belum familiar lah. Macam saya anggap topik yang kontroversi lah, tapi benda itu tak pernah ditimbulkan. Cumanya ia ditimbulkan baru-baru ini oleh seorang agamawan yang dia kata buku saya ni science fiction, tapi maybe sebab dia ada kebencian atau prejudice terhadap evolusi lah yang menyebabkan buku saya tu dia cakap buku ni science fiction dan sebagainya kan. Jadi buku tu memang bukan buku science fiction lah. Buku tu sebenarnya saya ceritakan pasal sejarah besar manusia daripada zaman prasejarah, ialah Homo neanderthal, Homo erectus, Homo habilis dan sebagainya. Lepas tu saya ceritakan tentang konsep asas evolusi tu. Saya bagi contoh evolusi. Kemudian saya ceritakan manusia pada zaman
revolusi pertanian 10,000 tahun yang lalu sampai revolusi industri. Macam mana revolusi-revolusi ini dia memberikan perubahan hidup kepada manusia 100%. Betul. Baik, isunya sekarang memang kalau kita pun faham lah, kita kata kalau sebut manusia sebelum Adam itu kan adalah seorang manusia juga. Tapi ada sebahagian kata kalau kita menolak mengatakan bahawa adanya beruk sebelum Nabi Adam ataupun kita ni asal daripada monyet sehingga menjadi manusia yang berevolusi. Ada orang berpegang macam tu, ada juga berpegang haram kita sebut macam tu. Sebab kita menunjukkan bahawa penciptaan kita ni bukan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita bukan sebaik-baik penciptaan. Jadi bagaimana nak memurnikan ini ataupun ianya hanya fitnah semata-mata. Memang tak ada pun pendapat mengatakan manusia dia daripada beruk. Okey, dia macam ni. Manusia sebenarnya definition manusia tu pun agak berbeza pendapat lah. Okey, ada orang kalau macam saya anggap kita ni Homo sapien dan Homo neanderthal, Homo erectus. Basically yang di bawah genus Homo tu, ada spesies-spesies Homo tu, saya anggap semua tu manusia. Okay. Semua tu manusia. Jadi bila kita kata ada manusia yang wujud sebelum Adam, kita kena define juga Adam tu yang kat zaman bila punya. Dia ada banyak definition tau. Sebab pendapat popular kata Adam tu turun sekitar 10,000 hingga 12,000 tahun yang lalu. Okay. Lepas tu, tapi pendapat tu bagi saya ada masalah lah. Ada pelbagai masalah sebenarnya. Sebab salah satu contoh masalahnya, contoh kalau Adam turun dekat India atau Sri Lanka, saya tak tahu. Dekat kawasan tu lah. Tapi kita kena tahu nenek moyang orang asli Amerika tu dapat trace sehingga 20,000 tahun yang lalu. Faham tak? Yalah, maksudnya bukti beban bukti tu. Beban bukti tu dia kena jawab. Tak sinkronis tak sinkronis. Lepas tu baik, saya rasakan bagi satu-satu. Saya cakap okey, betul ke manusia ni dia berevolusi pada beruk? Okey. Itu sensitif tu. Okey. Nak kita tak tahu benda tu betul ke tidak? Manusia kat sini saya anggap manusia moden kita lah, Homo sapien lah. Adakah mereka berevolusi pada beruk? Tidak. Tidak. 100% tak. 100% tak. Memang kita tak berevolusi daripada beruk. Kita ada pendapat. Okey, contohnya kalau kita cakap Adam turun 10,000 tahun yang lalu, okey. Maksudnya memang asal kita memang Adam lah, sebab Adam sebab ada banyak pendapat. Dia kata ada yang sarjana Muslim kata Adam ni berevolusi, ada yang kata, tapi kebanyakan dia kata Adam tak berevolusi tapi terjadi secara direct. God creation. God creation lah, daripada Tuhan lah. Adam terjadi, lepas tu lahirkah manusia sekarang. Lepas tu manusia sebelum tu kira macam berevolusi lah. Manusia sebelum tu berevolusi. Jadi kalau manusia sebelum tu yang berevolusi, dia berevolusi pada mana? Dia berevolusi daripada Homo heidelbergensis. First time dengar ni. Homo heidelbergensis ni dia adalah nenek moyang kepada Homo sapien dan Homo neanderthal. Maksudnya Homo neanderthal dengan Homo sapien ni sepupu. Jadi pandangan mengatakan manusia bermula daripada beruk, yang mengatakan itu adalah teori Charles Darwin. Adakah itu pandangan yang boleh dipegang hari ini, dipercaya hari ini, ataupun sekadar pandangan yang kita kata, mudah kata fitnah lah, sangka buruk? Betul ke tidak? Memang taklah, sebab Darwin kata manusia dengan beruk ni dia berkongsi leluhur. Okay, dia beza tak berkongsi leluhur yang sama dengan berevolusi pada beruk. Ya, betul. Dua benda yang berbeza. Macam saya cakap, kita berevolusi pada heidelbergensis. Lepas tu heidelbergensis ni dia saya tak boleh nak cerita satu-satu sebab dia akan menunjukkan evolution ni sesuatu yang unik. Tapi semuanya tak macam tu. Dia satu cabang yang sangat tak kemas. Branch, bush, perdahan pokok yang sangat serabut kan. Tapi nak beritahu ada satu leluhur. Ada satu nenek moyang yang mana nenek moyang ni dia melahirkan keturunan satu beruk, satu manusia. Kita berkongsi satu keturunan tapi kita tak berevolusi lah pada beruk sebab tu. Memang tak nampak lah beruk sekarang nak berevolusi jadi orang. Kan? Maksudnya kita kena bawa buat lah lukis Betul. Tapi mudah kita kata bagi masyarakat yang mengatakan bahawa pandangan makna kita ini berasal daripada beruk, itu tak diterima, tepat. Memang boleh kita terima. Dan mengatakan bahawa evolusi daripada beruk itu juga tak boleh diterpakai pun, ia adalah satu pegangan yang tepat juga alat seminar ini. Cuma kita nak kata lah, yang jadi isu dalam kontroversi mengatakan, orang kata Dr. Zamir ni, dia nak kata kita daripada beruk lah kot. Macam mana benda tu boleh berlaku, muncul dalam media sosial baru-baru ni? Okey, dia sebabnya bila kita sebut evolusi ni,
nak tak nak kita akan melibatkan manusia. Kan? Sebab bila kita cakap, sebab memang dalam sains pun evolusi tu berlaku dekat semua jenis benda hidup. Pokok, haiwan, termasuk manusia lah. Jadi nak tak nak benda tak boleh nak elak. So kita kena jawab persoalan, adakah manusia ini berevolusi? Itu yang timbulkan isu tu. Bila kita cakap manusia berevolusi, bermaksud kita menafikan penciptaan istimewa Adam. Betul tak? Betul. Bila kita menafikan ada percanggahan kat situ lah. Lepas tu jadi benda ni kena diselesaikan. Okay. Biasanya orang awam ni, orang Malaysia ni nak selesaikan benda tu dia ambil jalan mudah ni, pola evolusi. Itu masalah besar, Tapi ada sebahagian Muslim yang lebih saya anggap pragmatik, kan? Mereka cari jalan penyelesaian semua jenis hidupan dalam dekat bumi ni berevolusi kecuali manusia. Tapi kecuali manusia tu pun ada dia punya camp dia juga. Ada camp kata manusia berevolusi, tapi Adam tak berevolusi. Khusus. Okey. Ada camp dia kata manusia terus tak berevolusi. Makhluk lain dia berevolusi. Macam Dr. Zamir Ultra Berzek. Pertama, kalau kita berikan pengecualian khas kepada Adam, iaitu Nabi Adam AS, dan ada evolusi daripada homo yang lain, homo yang lain kan. Ada tak sekarang yang ataupun bukan sekarang, sampai satu tahap tu, Adam yang itu ataupun homo yang itu begitu advance. Ada tahap macam mana dia punya homo lain itulah homo lain sampai tahap. Okey. Saya bagi contoh homo neanderthal. Homo itu sampai mana tahap? Homo neanderthal ni dia semua benda yang kita boleh buat, dia boleh buat. Cumanya dia masih, setahu saya mereka masih belum berbahasa secara rumit macam kita lah. Tak. Mereka boleh berkomunikasi, boleh bercakap, cumanya bahasa yang dihasilkan tu tidak se-advance macam kita. Tapi mereka boleh buat, mereka pakai baju. Ada tamadun. Tamadun tak ada. Tak ada. Hanya kelompok lah. Dia macam kata tribe. Tribe. Jadi mereka dapat menjana api, pandai memasak. Ada sistem hierarki. Tak ada. Sebab even Homo sapien pun sebelum adanya tamadun, Homo sapien tak ada sistem hierarki. Ada hidup. Mereka, saya boleh kata mereka mengamalkan egalitarian. Dia tak ada ketua, tak ada leader apa semua. Ada tentang masing-masing yang tujuannya adalah untuk memastikan dia punya group survive. Okey, baik. Dulu ada jadi satu isu juga. Kita tak boleh terima yang manusia ni daripada zaman batu, zaman besi dan zaman-zaman seterusnya. Kita bawa Neolitik sebagainya. Sehinggalah ada mengatakan silibus kita ni silibus yang bukanlah nak memajukan anak bangsa kita, tetapi memundurkan kita kerana nak menunjukkan bahawa Nabi-Nabi dahulu adalah ketinggalan zaman. Manusia-manusia, sebab kita kaitkan manusia terdahulu, kita kaitkan Nabi lah. Nabi terdahulu daripada kita. Jadi macam mana kita nak faham benda ni supaya kita tahu itu adalah satu topik yang berbeza dengan manusia yang berevolusi hari ini. Okey, baik. Kita pertama sekali kita tak boleh nafikan bahawa manusia ni telah wujud dalam tempoh yang sangat panjang. Iaitu 300,000 tahun. Kita ada fosil. Benda ni tak boleh nak deny. Benda ni dah ada. Itu pertama dah. 300,000 tahun. Daripada 300,000 tahun sampai lebih kurang 290 tahun, itu semua zaman paleolitik. Ini ada fosil, ada jumpa senjata dan sebagainya. Benda kita nak deny. Okey, itu first sekali. So, kita nak deny lah. Lepas tu yang kedua, bila you cakap sejarah manusia berdasarkan Nabi-Nabi, you tak tahu timeline Nabi tu kat mana tau. You cakap okey, Nabi Adam ni manusia bermula daripada Nabi Adam contohnya. Cakap Nabi Adam tu kat zaman bila punya. You boleh buat congak tapi betul ke? Congak yang you buat, dia cakap okey, zaman sekian ni adalah kat zaman Nabi Nuh. Zaman Nabi Nuh zaman bila? Contoh zaman Nabi Ibrahim bila? Tapi memang kalau you buka ke internet ke apa, dia memang ada estimation. Okey, Nabi Ibrahim dulu zaman sekian. Nabi Nuh dulu zaman sekian. Just Estimation lah. Kita tak tahu exactly. Betul. Kan? Even Nabi Adam tu zaman bila tu pun, itu pun ada debate. Betul. Okey, ada kata 10,000, ada yang kata macam wacana baru-baru ni yang saya dijemput, saudara Amirul Ashraf kata manusia paling awal 500,000 tahun. Itu pendapat dia. Dan kalau baca saya secara peribadi, saya cakap Adam dia turun waktu sekitar 50,000 tahun. 50 hingga 70,000 tahun. Nak ke atas? Atas 10,000.
Dia ada, tapi benda tu bagi saya benda yang memang kita tak kena sampai bini sampai sebab dia tak ada apa Nabi Adam tu kita tak tahu apa dia punya orang kata fosil dia apa tu, so kita tak jumpa, tak nak kaji, kita pun tak tahu itu dia, betul kan. Lepas tu dalam wahyu pun tak cakap betul umur bila-bila kan, betul. Tapi yang solid tak kita jadi konflik lah berkaitan dengan politik tu kira adalah isu mengatakan kita bukan nak memundurkan kita punya keturunan. Kita kena define dulu what you mean by mundur tu. Sebab memanglah orang yang sebelum matanya tamadun ni benda yang baru, lebih kurang 6,000 hingga 5,000 hingga 6,000 baru adanya tamadun. Sebelum tu manusia tak ada tamadun. Adakah tak ada tamadun bermaksud tak maju? Itu ada isu lain lah. Sebab saya bila saya baca paper pasal benda macam ni kan, walaupun manusia yang Paleolitik ni tak ada tamadun, mereka lebih adil daripada orang yang tamadun. Betul. Mereka hidup egalitarian. Mereka tak ada orang kata penindasan. Kan, penindasan hanya boleh berlaku apabila ada ketua, ada hierarki, ada kuasa. Mereka tak ada benda tu. Faham tak? Mereka ada satu nilai yang mana kita sangat kurang pada zaman ini. Betul Allah. Tapi zaman ini mereka maju daripada segi material. Walaupun mereka tak maju pada segi material, tapi pada saya mereka maju pada segi nilai. Kamu sekarang kita kurang nilai. Tapi material kita maju. So kita ada definisi kat tu. What you mean by mundur? What you mean by teknologi? Okay, baik. Ahmad. Okey, soalan saya terakhir berkaitan tentang Adam before Adam ataupun evolusi. Sebab kita nak pergi lompat soalan-soalan lain. Sebab banyak soalan orang pada Dr. Zamir. Sebab dia orang kata kita minum ketum sebelum podcast. I go somewhere. Tapi dia orang kata juga ini sembang-sembang tiga bagi. Ada orang kata inilah orang lelaki kalau lepak mama. Okay, Dr. Zamir lah juga tentang teori evolusi. Boleh tak kita konklusikan contohnya dalam evolusi ni adalah ada macam-macam jenis pisang. Ni saya baca, saya kata nak budak faham budak-budak lah. Sebab saya banyak pergi sekolah, Dr. Zamir. Nak faham budak-budak ni kadang-kadang kena buat ideologi budak. Ada banyak pisang. Ada pisang berangan, ada pisang kaduk, ada pisang nangka. Pisang-pisang ni sebenarnya dalam evolusi lah. Ya, betul. Sebab waktu besar mungkin nanti. Tapi adalah satu pisang ciptaan Tuhan yang special. Dia adalah dalam term yang berbeza. Dia tidak melalui evolusi dan sebagainya. Tapi dia ada pisang yang special ni. Dan pisang special tu macam kita lah dikatakan sebagai Nabi Adam cipta special. Tapi tidak boleh kita menafikan pisang-pisang yang lain melalui evolusi. Betul. Boleh kita kata itu? Betul. Boleh. Maksudnya kita boleh menerima keajaiban, iaitu spesies yang tidak melalui evolusi, dan pada masa lama kita boleh menerima juga benda-benda lain melalui evolusi. Saya bagi contoh yang lain lah. Contoh macam Nabi Isa. Lahir dalam kata yang tidak alami. Ya. Kan? Tidak berbapa. Betul tak? Tapi orang lain ada bapa. Perlu ada bapa. Wajib ada bapa. Ada ibu dan bapa untuk lahirkan kita ni. Adakah bermaksud bila kita menerima idea kita perlu lahir dalam ibu dan bapa? Adakah kita kena menafikan kelahiran Nabi Isa? Okey, lebih mudah faham. Dan anda kata ada satu lab yang mempersenyawakan antara orang melalui sperm yang tidak melalui bapa dan juga mak. Wujud juga ni tak boleh menafikan pula kemanusiaan yang melalui secara alami. Memang itulah. So okey. Tadi so mudah nak faham pada sekolah ni. Nak tanya ni sebab sebelum sampai pada sekolah tak verification besok exam. So ada yang khas, ada yang seperti yang mana alami. Alright, cantik. So soalan-soalan yang luar topik Adam before Adam ataupun evolusi, ambil dulu saya dulu. Tapi saya pasal Adam before Adam ni, saya bukan nak panjangkan. Tapi sebahagian kita duduk dalam kelompok ustaz. Sekolah agama lah, kira saya sekolah menengah sekolah agama. Lepas tu naik tingkatan sekolah agama, masuk universiti pun agama. Lepas tu jumpa kawan kerja pun Grup usap agama. Tapi komuniti kita itu, bila sembang-sembang dia kata, kita tak boleh ni kalau kita nak kata kita ni mula teruk kan. Tapi ada teori sains, orang ni semua tak beriman. Tak ada kemahaman. Tak solat. Tak solat, kemahaman dia menuju. Kita ni manusia. Jadi saya nak dapat jawapan macam mana yang mengatakan bahawa tadi kita kata teori Darwin itu tak sebegitu rupa. Dan sebenarnya evolusi itu tetap wujud dan ada. Tetapi dari segi yang positifnya kita nak faham, dari segi masyarakat, yang kita ni di mana?
kefahaman kita sebenarnya dari sudut isu ni. Maksudnya macam kita pada masyarakat, teori Darwin tu tak ada cerita pasal pokok-pokok ni. Tapi leluhur kita tu adalah tadi. Macam mana kita lagi faham pada masyarakat? Okay. Saya biasanya pertama sekali saya kena confirmkan dekat dekat diorang ni bahawa evolusi tu betul-betul terjadi. Itu kena bagi tahu diorang ni. Okay, itu first kita. Evolusi ni betul-betul terjadi. Lepas tu kita bagi contoh lah. Contoh binatang ternakan, sayur dekat ladang, semua itu dah hasil evolusi. Betul. Yang berlaku 10,000 tahun yang lalu, sekurang-kurangnya. Itu kena tahu. Lepas tu kita kena cakap dengan diorang. Kena cakap dengan diorang juga ada teori. Yang mana tujuan dia untuk menjelaskan bagaimana evolusi ni terjadi. Baik. Kita bukan orang kata main semua semua ada formula. Ada benda macam mana evolusi ni boleh terjadi. Baik. Ini kena cakap benda tu. Lepas tu kita kena, bagi saya memang kena ada sedikit lah pengetahuan bahawa bila kita cakap pasal evolusi memang tak boleh nak elak daripada tentang penciptaan Nabi Adam. Tak elak pasal benda tu. Jadi kita kena explain, okay, evolusi ni memang terjadi kecuali pada Nabi Adam sahaja. Special case kita beritahu dia orang lah, sebab evolusi ni kita tak nak nafikan. Dia nak menafikan macam mana pisang boleh jadi macam ni. Macam mana binatang ternakan tu boleh wujud. Betul. Virus baru-baru ni COVID-19. Macam boleh evolusi ada banyak barrier dan sebagainya kan. Benda tu boleh evolusi. Baik, kita jelaskan kan.